Di Seoul, Dr. Gisu melakukan eksperimen gila dengan haiwan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang hanya terus hidup kerana mesin ayahnya. Haiwan bermutasi berlari ke seluruh makmal manakala Gisu membunuh pembantunya untuk menyenyapkan dia dan menggunakan dia untuk menguji serum terbarunya. Pada ketika itu pihak berkuasa menyerbu masuk ke makmal untuk menangkapnya kerana telah membunuh lebih 100 orang dengan eksperimennya, dan apabila Gisu menyuntik dirinya sendiri dengan serumnya untuk membuktikan dia telah membuat penemuan besar, dia ditembak jatuh. Tiba-tiba gempa bumi melanda kawasan itu dan seluruh bilik mula bergegar. Di luar semua bangunan di bandar mula runtuh dan tidak lama kemudian makmal mula runtuh juga. Pihak berkuasa segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tetapi Gisu kekal untuk melindungi anak perempuannya. Gempa bumi akhirnya memusnahkan seluruh kawasan, hanya meninggalkan tanah terbiar yang terbiar di mana bandar itu dulu. Orang ramai mula tinggal bersama di kampung-kampung kecil sambil mencari sumber yang sangat terhad. Air khususnya menjadi masalah kerana jarang hujan. Meninggalkan penempatan adalah idea yang mengerikan kerana ada orang yang terdesak di luar sana sanggup membunuh untuk mendapatkan makanan, jadi hanya beberapa lelaki bersenjata yang berani keluar untuk memburu. 3 tahun selepas gempa bumi, Ji-wan keluar mencari sesuatu untuk diburu dengan busurnya. Dia tiba-tiba mendengar bunyi geraman dan menjumpai seekor buaya, jadi dia bersembunyi di belakang kereta dan menyalakan anak panahnya untuk kemudian menembak binatang itu ke atas kepalanya. Buaya menggeliat dan sakit selama beberapa saat dan jatuh. Teruja, Ji-wan bergerak untuk mendapatkan mangsanya, tetapi buaya itu tiba-tiba bangun dan mengejarnya. Anak panah biasa Ji-wan tidak dapat menembusi kulit buaya, jadi dia bergegas untuk bersembunyi di dalam kereta, hanya untuk buaya itu memasukkan kepalanya melalui tingkap, cuba menggigitnya. Pada ketika itu binatang itu ditarik balik oleh Namsan, yang menggunakan parang untuk memenggal kepala buaya dengan cepat. Selepas itu, lelaki itu membawa buaya itu pulang ke kampung mereka, di mana mereka memotongnya menjadi kepingan daging kecil dan menukarnya dengan bekalan lain. Suna dan neneknya Yeon-su datang untuk mengambil daging juga dan Ji-wan cuba menggoda gadis itu, tetapi dia tidak berjaya. Pagi yang hening tiba-tiba diganggu oleh geng ganas yang tiba dengan kereta hodoh yang melanggar kemah seseorang. Ahli geng menjelaskan bahawa mereka sedang mencari penjenayah dan menunjukkan lukisan yang sangat buruk, tetapi tiada siapa yang tahu apa-apa. Penjenayah memutuskan untuk menangkap penduduk kampung rawak yang mereka fikir kelihatan seperti lukisan itu, menyebabkan seorang lelaki cuba mempertahankan dirinya. Dia mencengkam leher gangster itu, hanya untuk penjenayah lain memotong lengannya untuk menjatuhkan kawannya. Seterusnya gangster itu cuba memukul Suna dan apabila dia menolaknya, dia mencengkam rambutnya dan menolak Yeon-su ke tanah. Ji-wan tidak lama kemudian datang membela mereka dan pergaduhan berlaku. Dia berjaya menumbangkan lelaki pertama itu tetapi tidak lama kemudian kumpulan yang lain mengepungnya dan mula membelasahnya bersama-sama. Akhirnya Namsan bosan menonton dan memotong, dengan mahir menewaskan semua penjenayah hanya dalam beberapa gerakan. Seorang lelaki bertubuh pendek cuba mencederakan kakinya, tetapi bagi Namsan ia adalah satu geli. Kemudian seorang lelaki cuba memukulnya dengan paip, jadi Namsan dengan cepat mengalahkannya dan menolaknya ke atas meja dagingnya, menuntut maklumat. Gangster itu menjelaskan mereka bekerja untuk seorang lelaki bernama Tiger, yang namanya dikenali Namsan. Dia juga perasan bahawa Samsung mempunyai air bersih, jadi mereka menjelaskan bahawa mereka mendapatnya dari satu-satunya bangunan pangsapuri yang masih berdiri, di mana sekumpulan mangsa yang terselamat telah mewujudkan komuniti sara diri yang berjaya. Apabila Samsung mendengar nama Namsan, mereka segera mengenalinya dan melarikan diri. Beberapa ketika kemudian, sekumpulan perekrut berpakaian kemas muncul di kampung. Mereka datang dari bangunan pangsapuri, dan mereka sedang mencari keluarga yang mempunyai anak dalam usia belasan tahun untuk melindungi mereka kerana kanak-kanak adalah masa depan. Suna hanya terima untuk pergi demi neneknya. Menjelang malam tiba, Suna dan Yeon-su masih berjalan ke arah bangunan pangsapuri bersama para perekrut. Apabila mereka melihat seseorang bergerak dalam gelap, mereka bergegas untuk bersembunyi, tetapi dengan menghantar mesej dengan tanglung mereka mengesahkan ia adalah perekrut lain. Kedua-dua kumpulan terus berjalan bersama-sama dan Suna berkawan dengan seorang gadis dari kampung lain bernama Juya. Akhirnya badan Yeon-su yang rapuh tidak boleh berjalan lagi dan dia jatuh, perkara yang sama berlaku kepada bapa tua kanak-kanak lain.
Seorang perekrut mengumumkan terdapat stesen perubatan berdekatan supaya mereka boleh meninggalkan orang tua di sana untuk berehat dan perekrut akan membawa mereka ke bangunan apartmen kemudian. Hanya beberapa minit kemudian, kumpulan itu mendapati beberapa kereta menunggu mereka dan Suna menjadi keliru kerana jika kenderaan ini sentiasa dekat, mereka boleh membawa orang tua ke sini. Sarjan Kwan menolak komennya dan Suna perasan ketuat aneh di belakang telinganya. Sementara itu Yonsu dan lelaki tua itu dibawa ke jurang yang ditinggalkan oleh gempa bumi, di mana lelaki tua itu ditolak dari tepi dan Yonsu ditikam. Ini dilihat oleh Namsan dan Jiwan yang keluar memburu. Sebaik sahaja perekrut mendengar mereka melepaskan tembakan, jadi Namsan bergerak pantas dan membunuh mereka berdua dalam beberapa saat, tetapi terkejutnya, kedua-dua lelaki itu hanya berdiri semula dan mula melawannya. Jiwan mendapat perhatian musuh dengan melarikan diri dan membuat dia menghempaskan kepalanya pada simen apabila dia cuba menangkapnya, namun lelaki itu masih hidup. Ia kemudian mendedahkan lelaki ini juga mempunyai ketuat di belakang telinga mereka. Dengan rancangan dalam fikiran, Jiwan terus berjuang dan membuat lawannya masuk terus ke salah satu perangkap haiwannya, menangkapnya. Bagaimanapun lelaki itu hanya menggunakan pisau untuk membebaskan kakinya dan mengejar Jiwan sekali lagi, tetapi apabila dia hendak membunuhnya, dia telah dijatuhkan oleh Yunho, yang akhirnya membunuh lelaki itu untuk selamanya dengan memenggalnya. Sementara itu Namsan terus melawan lelaki lain dan menusuknya pada batang besi, tetapi lelaki itu melompat dan cuba menyerang Namsan dari belakang. Yunho membaling pisau ke arahnya untuk memperlahankannya, kemudian Namsan menggunakan pisau yang sama untuk memenggal kepalanya. Selepas itu, Jiwan dan Namsan memberi Yonsu pengebumian yang sepatutnya dan Yunho menjelaskan dia cuba sampai ke bangunan Pangsapuri untuk menyelamatkan penduduk dan orang bawahannya. Dia pernah menjadi sebahagian daripada tentera udara dan pasukannya akan terbang di atas kawasan itu untuk menyelamatkan mana-mana mangsa yang terselamat daripada gempa bumi. Pada suatu hari mereka menemui satu-satunya bangunan yang tidak runtuh, jadi mereka membantu penduduk membersihkan kawasan itu dan membina semula masyarakat. Semasa mereka bekerja, Gisu muncul dan menawarkan perkhidmatannya sebagai doktor, tetapi selepas beberapa hari dia menunjukkan warna sebenar. Ibu bapa mula merungut kerana anak-anak mereka tidak akan kembali selepas Gisu membawa mereka dan Yunho berhadapan dengannya tentang perkara itu. Bagaimanapun Kwan dan seluruh pasukannya secara rahsia bekerja dengan Gisu, yang ditunjukkan oleh Kwan dengan menembak seorang rakan. Lelaki itu hanya berdiri semula, dan Gisu berkata eksperimennya adalah satu-satunya harapan manusia. Marah, Yunho melompat ke arah doktor, hanya untuk ditarik balik oleh rakan sepasukannya. Pergaduhan berlaku dan selepas menjatuhkan beberapa rakan sepasukan, Yunho cuba menembak Gisu, tetapi Kwan melepaskan tembakan terlebih dahulu. Yunho tiada pilihan selain melompat melalui tingkap dan melarikan diri. Selepas mendengar semua ini, Jiwan dan Namsan bersetuju untuk membantu Yunho kerana mereka mahu menyelamatkan Suna juga, namun mereka memerlukan rancangan untuk memintas keselamatan. Berhampiran dengan runtuhan bangunan, dua kumpulan Samsung membuat orang awam bergaduh mati-matian untuk keseronokan dan berjudi, mengancam untuk membunuh orang yang mereka sayangi jika mereka tidak patuh. Selepas satu lagi perlawanan berakhir dengan kematian, Ketua Tiger bertanya kepada kumpulan lain jika mereka mempunyai apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, yang mencetuskan pertengkaran yang memuncak menjadi pergaduhan yang ganas. Kedua-dua kumpulan mula membunuh satu sama lain tanpa belas kasihan, tetapi tiada siapa yang berjaya mendarat satu pukulan ke atas harimau, yang mempunyai darah paling banyak di tangannya. Satu demi satu Samsung itu mati dan apabila hanya tinggal beberapa ahli, Namsan tiba bersama yang lain dan meminta Tiger. Ternyata Namsan dan Tiger pernah menjadi pesaing tinju, tetapi Namsan menyakitinya dengan teruk sehingga Tiger terpaksa berhenti dan kini dia mahu membalas dendam. Kedua-dua kumpulan itu bekerjasama untuk menyerang ketiga-tiga mereka, tetapi terima kasih kepada latihan Namsan dan Yunho, mudah bagi mereka untuk mengalahkan sekumpulan pejuang jalanan. Jiwan mempertahankan dirinya dengan baik juga dan berjaya mencapai sangka untuk membebaskan semua orang awam yang ditangkap. Apabila Namsan mudah menewaskan harimau dalam beberapa gerakan sahaja, semua Samsung lain cuba melarikan diri, tetapi pasukan itu berjaya menangkap beberapa orang supaya Namsan boleh menyoal siasat mereka.
Dia bertanya kepada mereka dari mana mereka mendapat air ketika dia menumbuk mereka, menyebabkan Tiger mengaku dia yang membuat perjanjian dengan penduduk bangunan. Dia membawa mereka anak-anak dan sebagai gantinya mereka membayarnya dengan air bersih, tetapi dia hanya dibenarkan melepasi halangan pada hari penghantaran, jadi Nam San perlu merancang tentang itu. Sementara itu kumpulan Suna tiba di bangunan Pangsapuri dan mereka terkejut dengan betapa tersusunnya bangunan itu. Terdapat pengawal di mana-mana, panel solar membekalkan elektrik, dan juga sayur-sayuran yang tumbuh di taman kecil. Penduduk tempatan memberi sambutan hangat dan Gisu memperkenalkan dirinya sebagai ketua, serta merta menawarkan botol air bersih. Ingin menyimpan sedikit untuk neneknya, Suna tidak meminumnya. Kemudian dia diberikan sebuah apartmen, di mana dia terkejut untuk mencari bekalan, pakaian bersih, dan juga air yang mengalir. Selepas menukar pakaian, Suna bertanya tentang neneknya, dan seorang guru memberitahunya bahawa ada kereta sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Kemudian Gisu mengumumkan remaja mana yang mendapat grade yang lebih baik, dan keluarga 4 pelajar terbaik ditugaskan ke Pangsapuri terbaik di tingkat 8, dikecualikan daripada bekerja, dan diberikan pas makan percuma. Walau bagaimanapun, apabila guru bercakap dengan pelajar dan keluarga mereka secara peribadi, ia mendedahkan bahawa hanya kanak-kanak dihantar ke tingkat 8, manakala keluarga mereka dihantar ke tingkat bawah tanah di mana mereka mesti membersihkan air dan botol itu. Mereka perlu bekerja berjam-jam setiap hari dan mereka tidak dibenarkan melihat anak-anak mereka lagi. Di makmal Gisu, Kwon memakan keseluruhan tertikus sementara guru memberitahu Gisu bahawa Suna dan Yunho sihat dan sempurna untuk eksperimen, jadi Gisu mengingatkannya untuk memberi mereka air. Selepas itu guru memperkenalkan gadis-gadis itu ke dalam kelas dan Suna terkejut dengan bagaimana semua remaja lain berada dalam keadaan terpinga-pinga yang berterusan dan mempunyai parut di belakang telinga mereka. Suna terus berasa curiga apabila guru mula mengajar mereka tentang betapa lemahnya tubuh manusia dan bagaimana mereka mesti berkembang untuk dapat bertahan tanpa air. Tidak lama kemudian kelas menjadi propaganda tentang Gisu sebagai satu-satunya penyelamat dan tugas mereka untuk membantunya. Pada waktu makan tengah hari, semua orang diberi sebotol air dan guru menegaskan adalah penting untuk meminumnya, jadi Suna memutuskan untuk tidak meminumnya. Gisu juga muncul untuk memberi mereka ucapan dan memilih Juye sebagai pembantu seterusnya. Suna bertanya tentang neneknya sekali lagi dan diberitahu dia tiba dalam keadaan sangat sakit, jadi dia akan berada di ruang perubatan selama beberapa hari. Apabila Gisu mengingatkannya untuk meminum air itu, Suna hanya berpura-pura melakukannya. Selepas itu Gisu menguji serum terbarunya pada Kwon yang bimbang tentang 2 ejen yang masih belum pulang. Dia berharap semua orang boleh membawa suntikan serum pada setiap masa untuk berjaga-jaga, tetapi Gisu memberinya alasan yang sama-sama untuk menentangnya. Selepas Kwon pergi, ia mendedahkan Gisu masih berusaha untuk menyembuhkan anak perempuannya. Pada waktu petang ketika semua orang sedang tidur, Suna turun dari katil dan menyelinap di sekeliling bangunan. Apabila dia mendengar orang datang, dia melompat ke atas balkoni untuk bersembunyi tepat pada masanya. Di ruang bawah tanah, tentera cuba menghantar pekerja siang hari untuk membawa masuk shift malam, tetapi ibu bapa Juye mula memprotes kerana mereka tidak dibenarkan melihat anak perempuan mereka. Untuk mengelakkan kemungkinan rusuhan, Gisu muncul dan membawa ibu bapa Juye ke makmalnya, berjanji mereka akan berjumpa dengan anak mereka. Kembali ke Suna, dia menyelinap ke dalam makmal Gisu dan melihat notanya, mendapati dia telah bereksperimen dengan reptilia untuk membuat serum kerana kemahiran penjanaan semula mereka. Ujian pertamanya dilakukan pada orang yang lebih muda, dan mereka semua mati. Kemudian Suna membuka pintu dan mendapati Juye disambungkan ke mesin melalui luka di belakang telinganya. Pada ketika itu Gisu tiba, jadi Suna bergegas untuk bersembunyi. Ibu bapa Juye terkejut apabila mereka melihatnya jadi Gisu cuba menjelaskan ini untuk kebaikannya sendiri, kemudian untuk membuktikan dia menyayangi kanak-kanak, dia menunjukkan kepada mereka bagaimana dia menjaga anak perempuannya sendiri. Ibu bapa berasa ngeri melihat hanya bahagian atas badan gadis itu yang tinggal, dan Gisu dengan kejam memeliharanya di dalam kotak kaca yang membuatkan jantungnya berdegup kencang. Enggan menjadi sebahagian daripada ini, ibu bapa cuba memutuskan sambungan Juye dari mesin, tetapi ini hanya menyebabkan dia mengalami sawan. Gisu bergegas untuk membantunya, tetapi sudah terlambat dan malangnya Juye meninggal dunia.
Marah, Gisu berulang kali menikam bapa, dan apabila ibu cuba melarikan diri, Quan menembaknya. Pada masa itu, Gisu akhirnya menemui Suna dan menggunakan dia sebagai subjek ujian seterusnya. Semasa menyambungkannya ke mesin, dia menjelaskan dia menggunakan remaja kerana kelenjar pituitari mereka mempunyai komponen yang dia perlukan, yang dia berubah menjadi serum berkat air yang mereka minum setiap hari. Apabila dia mengaktifkan mesin, Suna menjerit kesakitan. Sementara itu Namsan dan yang lain tiba dengan truk Tiger. Berpura-pura membawa hantaran. Pengawal menunjukkan hari ini bukan hari penghantaran dan Tiger tidak dapat mencari alasan, jadi askar berasa curiga dan memeriksa bahagian belakang truk. Tiba-tiba Namsan mengetuk pengawal keluar dan memecut laju, tidak menghiraukan askar melepaskan tembakan untuk memandu melalui mereka dan pintu pagar hadapan. Dengan pantas membelok truk, dia menurunkan menara pemerhati dan kemudian merempuh kenderaan itu terus ke lobi. Tiger bergegas untuk bersembunyi manakala Namsan, Ji-wan, dan Yun-ho melepaskan tembakan dengan senjata yang mereka ambil daripada kumpulan itu. Tidak lama kemudian beberapa askar datang mendekat, jadi Yun-ho mengalahkan mereka dan membuka jalan untuk mereka menaiki tangga. Selepas menembak kunci, ketiga-tiga mereka memasuki bilik terbiar dan Yun-ho ngeri apabila menemui rakan sepasukannya di dalam sel. Apabila dia membebaskan mereka, dia mendapati askar itu kini zombie seperti reptilia yang segera menyerang. Namsan dengan pantas menyambar Yun-ho dan kemudian mereka melepaskan tembakan untuk meletupkan beberapa kepala. Terdapat terlalu ramai daripada mereka walaupun dan tidak lama kemudian askar datang lebih dekat untuk bertempur tangan. Namsan dan Ji-wan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri, tetapi Yun-ho terkejut dan tidak boleh menyakiti rakan-rakannya. Syukurlah Ji-wan menjerit kepadanya dan membuatkan dia tersentak, jadi Yun-ho bertindak dan mula memenggal kepala zombie kiri dan kanan. Bekerja dengan baik sebagai satu pasukan, ketiga-tiga mereka berjaya membunuh semua askar sehingga tiada musuh yang tinggal berdiri. Pada ketika itu Gisu mengumumkan melalui pembesar suara bahawa dia akan membiarkan ketiga-tiga mereka hidup jika mereka pergi sekarang. Menggunakan interkom di kawasan sel, Namsan menjawab mereka tidak akan berputus asa dan kemudian memusnahkan peranti itu, menyakiti telinga Gisu dengan jeritan yang terhasil. Semasa Gisu kembali ke Suna untuk mengambil serum dari badannya, ketiga-tiga mereka naik ke tingkat atas dan meletupkan pintu untuk membunuh semua askar di seberang. Tidak lama kemudian sandaran tiba, jadi Namsan memberitahu yang lain untuk pergi mencari Suna sementara dia menguruskan hal-hal di sini. Kemudian Namsan menembak pemadam untuk menghasilkan sekumpulan asap yang digunakannya sebagai penutup semasa menembak pengawal yang masuk. Sebaik sahaja dia kehabisan peluru, dia mengambil parangnya dan pergi ke koridor untuk membunuh askar itu secara bersemuka, dengan pantas menebas mereka dengan parangnya dan juga mengambil senjata mereka untuk menembak mereka. Apabila sekumpulan askar lain mengejarnya, Namsan menggunakan senjata dari orang yang mati untuk membunuh mereka semua dalam beberapa saat. Selepas itu dia pergi ke ruang bawah tanah dan memberitahu pekerja untuk keluar dan mencari anak-anak mereka. Sementara itu Yun-ho dan Ji-wan juga terus menembak tentera semasa mereka naik ke tingkat atas. Terdapat terlalu ramai daripada mereka yang datang, jadi Yun-ho tinggal untuk menyediakan perlindungan manakala Ji-wan terus naik. Dia menggabungkan kemahiran menembak dan melawannya untuk menjatuhkan mereka semua, dan tidak lama kemudian hanya Quan yang tinggal. Dia melawannya dengan tangan ke tangan, tetapi dia seorang pejuang yang lebih baik dan badannya mempunyai peningkatan serum, jadi dia suka untuk ditumbangkan. Selepas bergelut, Yun-ho berjaya menikamnya di kaki dan matanya, tetapi Quan hanya mendedahkan bahawa di bawah kulitnya dia mempunyai sisik biawak yang melindunginya. Yun-ho cuba menyerang sekali lagi, tetapi Quan mudah mengatasinya dan menikamnya sebelum melemparkannya dari balkoni. Di tingkat atas, Ji-wan memeriksa setiap bilik dan akhirnya menemui bilik darjah, di mana dia cepat membunuh pengawal. Guru cuba bersembunyi, tetapi Ji-wan mengambil tebusannya supaya dia boleh menunjukkan kepadanya jalan ke makmal. Ji-wan juga menyuruh pelajar berlari, tetapi tiada seorang pun daripada mereka berkelip. Dalam perjalanan keluar, Ji-wan dan guru ditemui oleh Quan, tetapi Namsan juga tiba dan mengambil sarjan sementara yang lain pergi. Di makmal, Gisu menyuntik serum baru ke dalam badannya dan serta-merta berasa sakit kerana Suna tidak minum air itu. Ketuat muncul di badan Gisu semasa dia muntah, tetapi sebelum dia dapat membalas dendam pada Suna, Ji-wan tiba dengan guru.
Gisu mengalih perhatiannya dengan mengancam Suna dan seorang askar menyerang Ji-wan dari belakang untuk menjatuhkannya. Kemudian Gisu mengarahkan guru dan askar untuk memasukkan anak perempuannya ke dalam beg bimbit sementara dia mengambil semua tiub dengan serum. Di tingkat bawah, Namsan sedang melawan Quan. Kedua-dua mereka sangat kuat dan terus membaling antara satu sama lain terhadap pelbagai permukaan. Tiba-tiba Quan menangkap Namsan yang menggunakan kelajuan dan berat lawannya untuk melemparkannya melalui tingkap. Quan terus memegang Namsan untuk mengelak daripada terjatuh, jadi Namsan menusuk lehernya pada kaca pecah dan memenggal kepalanya. Semasa ibu bapa yang bekerja akhirnya bersatu semula dengan anak-anak mereka di luar, Namsan pergi ke makmal dan mengambil pistol askar untuk menembaknya dan guru. Gisu tidak mengendahkan rayuan guru untuk mendapatkan bantuan dan melarikan diri melalui pintu belakang selepas menjatuhkan bom tangan ke dalam makmal. Ji-wan berlari ke pengusung dan membalikkannya dengan Suna di atasnya, melindungi mereka berdua daripada letupan. Bunyi yang kuat membangunkan Yunho yang masih hidup. Sekarang makmal sedang terbakar, jadi Namsan menggunakan pintu untuk pergi melalui api dan membantu remaja. Di luar bangunan, penduduk melihat Gisu cuba melarikan diri dan mula memukulnya kerana apa yang dia lakukan kepada anak-anak. Mereka juga memusnahkan semua tiub serum, tetapi mereka melangkah pergi apabila mereka melihat wajah doktor berubah. Marah, Gisu meraih senjata dan melepaskan tembakan seperti orang gila, membunuh sekumpulan penduduk tetapi juga secara tidak sengaja menembak beg pakaiannya dalam proses itu. Ubat mula bocor sehingga Gisu bergegas untuk membukanya tetapi sudah terlambat, kini anak perempuannya telah mati untuk selamanya. Tiba-tiba dia muntah kerana badannya semakin teruk, dan apabila Wira muncul, Gisu melepaskan tembakan lagi, jadi Namsan menembaknya beberapa kali untuk akhirnya membunuhnya. Bagai meraihkan kemenangan mereka, langit menjadi gelap dan hujan turun. Yunho mengumumkan dia akan tinggal di sini untuk membantu yang lain membina semula, dan Namsan dan remaja mula berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang, lelaki itu membawa Suna ke kubur neneknya, di mana dia jatuh berlutut sambil menangis.